Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Baru-baru ini, pemuda bersatu membuat laporan polis mengatakan bahwa Zahid Hamidi menipu Agong. Ini pula jawaban Zahid selepas dilapor polis itu. Kata Zahid, sila siasat tuduhan saya perdaya Agung ke-16, kata beliau. Zahid tidak gentar. Bahkan Zahid kata, sila siasat saya dan mohon supaya siasatan itu dibuat dengan telus. Saudara-saudara, ada penganalisis politik bebas dan pemerhati politik bebas mengatakan tindakan parti bersatu melalui pemuda bersatu membuat laporan polis kononnya menuduh Zahid Hamidi menipu Agong yang ke-16 atau perdaya Agong yang ke-16. Sebenarnya kata mereka pemerhati politik bebas ini telah pun memerangkap diri mereka sendiri. Karena dengan adanya laporan polis itu, segala-galanya akan terbongkar. Bukan sekadar Zahid Hamidi yang akan disiasat dalam kes ini, tetapi pastilah Muhyiddin juga silap-silap hari bulan akan dipanggil sekali lagi memberikan keterangan. Bukankah perkara ini lebih menyusahkan Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti Bersatu? Silap-silap hari bulan lebih banyak perkara yang kita tak pernah tahu akan kita tahu selepas ini. Itu sebabnya ada netizen kata, sebenarnya pemuda PAS menempuh atau menempah maut sendiri, menempah balas sendiri apabila mereka membuat laporan itu. Sebenarnya kata Zahid, dia tak takut pun. Datuk Seri Zahid Hamidi berharap pihak berkuasa akan melakukan siasatan lanjut berhubung dakwaan beliau memperdaya yang di Pertuan Agong ke-16 ketika proses pembentukan kerajaan perpaduan. Timbalan Perdana Menteri itu berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan Jabatan Peguam Negara wajar menyiasat tuduhan ke atas dirinya yang juga pengerusi Barisan Nasional BN. Kata Zahid, saya harap pihak berwajib, polis, ROS atau AG sendiri boleh lakukan siasatan kerana ada 10 daripada ahli parlimen yang tanda tangan akuan bersumpah SD kepada Perikatan Nasional PN, kata Zahid Hamidi lagi. Di sinilah pemerhati politik bebas mengatakan bahawa mereka lakukan kesilapan. Pemuda bersatu lakukan kesilapan apabila mereka membuat laporan polis itu. Ini kerana secara tidak langsungnya 10 orang ahli parlimen yang berpaling tada, yang dibeli atau dirompak oleh Perikatan Nasional sewaktu peralihan kuasa atau selaku pembentukan kerajaan akan terdedah dengan sendirinya. Hal ini kerana Akta Anti Lompat Parti telah pun memperkuat kuasakan tidak akan memakai lagi SD. Jadi mungkin itu mereka lupa. Namun kata Zahid, mereka turut menandatangani dokumen kuasa untuk membentuk kerajaan diberikan kepada pengerusi BN selain kerusi dimenangi bukan hak pribadi. Di sinilah penentuannya. 10 orang itu akan tampil nanti dan pasti akan memberikan jawapan kita tunggu-tunggu. Sebaliknya, ia hak BN menerusi 3 perkara utama ditandatangani. Setiap calon mewakili gabungan berkenan pada pilihan raya umum ke-15 dan mereka tidak berada dalam sebarang tekanan ketika itu, kata Zahid Hamidi. Malah kita ada rakaman video ketika semua dokumen berkenan ditandatangani. Justru, saya terbuka untuk siasatan lanjut dilakukan pihak berwajib, kata Zahid Hamidi. Turut hadir Setiausaha Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan pemangku Presiden MY PPPP Datuk Dr. Loga Bala Mohan. Zahid Hamidi mengulas laporan polis dikemukakan Perikatan Nasional mendakwa tindakan Ahmad Zahid Hamidi berunsur tipu hela atau memperdaya yang di Pertuan Agong ke-16 ketika mengemukakan SD bagi membentuk Kerajaan Persekutuan pada November 2022. Jumaat lalu, Pengarah Pilihan Raya Pemuda PN, Akmal Zainal Zahir, dilapor berkata, Ahmad Zahid Hamidi mengutus surat kepada yang di Pertuan Agong ke-16
mengenai SD 30 ahli Parlimen BN menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Akmal Zahin juga mendakwa tindakan itu dibuat biarpun Dewan Tertinggi BN ketika itu kekal dengan pendirian berkecuali dan tidak menyokong mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan. Sementara itu, Ahmad Zaid juga yang merupakan Presiden UMNO berkata, permohonan MyPPP untuk kembali menjadi parti komponen BN akan dibawa ke mesyuarat Dewan Tertinggi BN akan datang. Katanya permohonan itu akan dipertimbang dengan mengambil kira rayuan dibuat MyPPP selepas ROS mengiktiraf keabsahan Majlis Tertinggi parti itu pada 11 April 2023 selepas pergolakan kepimpinan utamanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar hari ini ialah relevan kapas di Sabah. Ini apabila Hadi Awang berimpian besar, bahkan bercita-cita besar mahu PAS menang di Sabah. Kata Hadi Awang, PAS mesti menang di Sabah demi merdekakan negara. Sebelum saya bacakan apa isi kepada isu kali ini, ada 13 komen daripada netizen berkait isu ini. Apa pula komen anda tentang isu kali ini? Apabila Hadi kata PAS mesti menang di Sabah demi merdekakan negara. Saya lihat sebagai penganalisis politik bebas di Malaysia, khususnya di Sabah, PAS memang belum ada tempat sama sekali di Sabah. Dengan keadaan ekstrimnya, sangat sukar untuk memasuki tembus di Sabah. Boleh cuba juga untuk pasarang market di Sabah, tapi silap hari bulan 100 undi pun mungkin tak boleh dapat. Ada 13 komen daripada netizen. Saya dahului. Red Wolf kata, Pak Lebay Hadi pergi saja di tempat lain, kata beliau. Griket kata, Malaysia perlu merdekakan dari ajaran sesat PAS terlebih dahulu sebelum kita betul-betul merdeka, kata Griket. Black Hawk kata, betul negara ini masih belum merdeka sepenuhnya kerana ada kumpulan-kumpulan yang cuba menyesatkan dan mempunyai pandangan buruk kepada bangsa lain, kata Black Hawk. Mujahid kata lagi, mimpilah kamu wahai si Hadi, kata Mujahid lagi. Purple Mouse pula kata, PAS boleh menang di Sabah kalau semua orang Sabah sanggup jadi walaun. Orang Semenanjung pun tak sanggup jadi walaun. Bukan semua nak jadi walaun. Ini kan pula Sabah. Nak sebut walaun pun sukar, kata Purple Mouse. Red Parrot kata, Sabah setara Melaya. Jangan negeri cuba menjajah wilayah bertaraf negara, kata Red Parrot. Red Parrot kata, tolonglah Hadi, jangan rosakkan perpaduan di Sabah. Sabah telah melalui 14 PRN dan pergolakannya hanyalah seperti kocakan air di dalam secawan teh. Jangan sampai pula sebesar air bah. Tok Mudim kata, sudahlah Hadi, kegagalan kamu menang di kerusi Sabah menunjukkan betapa gagalnya PAS for all kamu tu. Yang benar pasti tegak, yang batil pasti jatuh. Kalau PAS tak pernah tegak dan asik jatuh saja di Sabah, baik kamu menilai semula adakah politik berunsur agama oleh PAS itu batil dan sesuai di Sabah. Ramai penganalisis politik di Sabah tidak setuju kalau PAS bertapak di Sabah. Plain Woods kata, sudahlah, jangan kacau dan hancurkan Sabah. Ekonomi seperti Kelantan, tiada langsung pelabur asing, kosong memang kosong, kata Plain Woods. Bumi Putri pula kata, bolehlah kalau kamu keruhkan air pipe di Sabah, katanya. Teh tarik satu, kata Scarlett. Black Panther pula kata, tolong jangan, orang Sabah tidak mahu dijajahi oleh PAS, kata Black Panther. Green Cheetah 3211 pula kata, Pak Lebay, jangan mimpi nak menang di Sabah. Jangan bawa masuk sentimen perkauman dan agama kamu yang ekstrim itu di Sabah, katanya. Orang Sabah benci orang politik yang guna kaum dan agama sebagai alat politik untuk dapat sokongan. Kepada kerajaan Sabah, tolong blacklist parti PAS dari masuk ke bumi kita orang Sabah, kata Green Cheetah 3211.
Mereka ni gila kuasa dan suka fitnah dan menipu, kata Green Cheetah. Pas duduk diam-diam di negeri kamu, jangan datang kacau di bumi Sabah, kata Green Cheetah pula. Apa pendapat anda apabila Hadi Awang, Presiden PAS kata, PAS mesti menang di Sabah demi merdekakan negara. Adakah maksudnya PAS ini kunci kemenangannya? Sudah tentu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata parti itu perlu bertanding dan memenangi kerusi pada pilihan raya negeri Sabah akan datang. Abdul Hadi berkata untuk membolehkan PAS mentadbir negara, parti itu perlu terlebih dahulu menang di negeri bawah bayu itu. PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah, katanya. Bagi melaksanakan perkara ini, maka kita mesti menang di Sabah atau ada kerusi yang kita menangi, katanya. Yang menghairankan, kenapa PAS berimpian di Sabah? Kenapa tidak berimpian di Sarawak? Kenapa hanya di Sabah? Sama ada kerusi kita atau kita ajak kawan-kawan parti lain yang bergabung bersama-sama dengan kita untuk menubuhkan kerajaan demi memerdekakan negara kita sepenuhnya tanpa bergantung dengan makhluk asing, katanya dalam kenyataan di Facebook malam tadi. Yang menjadi persoalan sekarang siapa yang dia maksudkan makhluk asing ini? Abdul Hadi berkata dia melihat PAS mempunyai masa depan di Sabah, memandangkan ramai yang hadir pada konvensyen PAS di Kota Kinabalu semalam terdiri daripada kalangan anak muda. Namun demikian, ada juga netizen yang kata kebanyakan yang hadir itu bukan orang Sabah. Kebanyakan itu yang hadir mungkin adalah daripada orang-orang Kelantan yang bekerja di Sabah ataupun mungkin mengikuti lawatan tersebut semata-mata, kata netizen lagi. Tambah Hadi lagi, pilihan raya umum yang lepas menunjukkan ramai kalangan ahli UMNO dan anak muda memberikan undi kepada parti itu sehingga PAS dapat memerintah di 4 buah negeri. Itu di Semenanjung Malaysia. Di Sabah difikirkan mungkin jauh panggang dari api. Kita ada peluang 5 tahun sekali bagi memilih kerajaan, kata Hadi. Beri peluang kepada PAS untuk memimpin kerajaan, katanya. Namun begitu, ramai netizen kata PAS sudah pernah memimpin negara bersama dengan Perikatan Nasional Bersatu dalam kepimpinan 17 bulan mereka. Apa yang terjadi? Anda pun tahu. Paling teruk sekali dikecam ialah Abdul Hadi Awang, diberi duta bertaraf menteri, tetapi ramai netizen menggelar beliau sebagai menteri yang bekerja gaji buta. Karena ramai yang kata beliau tidak ada pencapaian sama sekali. Kita mengharapkan, kata Hadi Awang, perubahan yang telah berlaku kepada anak muda merupakan perubahan yang positif kepada Sabah. Menjadi persoalan ialah yang dia kata itu di Semenanjung saja atau termasuk di Sabah atau dia rangkumkan sekali. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Abdul Hadi menekankan perlunya PAS mempunyai kerusi di negeri ini untuk mewakili suara parti itu. Ketika ini PAS mempunyai seorang adun dilantik, yaitu Ali Akbar yang dilantik ketika PN masih sebahagian daripada kerajaan negeri selepas PRN 16 pada September tahun 2020. PAS pernah meletak calon di beberapa kerusi pada beberapa pilihan raya sebelum ini, namun gagal memenangi sebarang kerusi. Menurut gambaran daripada netizen dalam 13 komen di ruangan Malaysia kini, nampaknya PAS sebenarnya tidak akan dapat bertapak di Sabah sehingga bila-bila. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini. Tinggalkan komen anda. Bye-bye.